guru kepada Imam Ahmad, murid kepada Imam Syu'bah. Beliau adalah guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, pengasas kepada mazhab Hanbali. Kata Syu'aib bin Harb, kunna natlubul hadis, kami mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 4,000 orang. Fama anjaba minna illa arba'ah, tetapi akhirnya yang kekal belajar sampai ke tamat cuma 4 orang. Maka proses menuntut ilmu ni memang panjang. Dan insya-Allah pada malam ini, dalam kesempatan yang ada, saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian beberapa hadis-hadis dan nukilan daripada para ulama salafus saleh berkenaan dengan topik yang sangat penting. Dengan izin Allah dapat membantu kita dalam membuat beberapa penilaian pada akhir zaman ini, iaitu berkenaan dengan tajuk akidah yang dapat menjadi benteng pada akhir zaman. Saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, apabila disebut akidah sahihah, akidah yang sahih, ia bukan sekadar pada informasi dan pada data. 1A, 2B, 3C, siapa yang menghafalnya masuk syurga. Sebaliknya, yang dikatakan akidah yang sahih ialah akidah yang dapat menjadikan Bilal bin Rabah yang tidak menghafal sepatah daripada ayat Al-Quran untuk berdiri utuh di atas iman, menerima siksa daripada Umayyah bin Khalaf. Yang dikatakan akidah yang sahih ialah akidah yang dapat mengukuhkan kedua-dua tapak kaki Ammar dan mengukuhkan pendirian ibunya Sumayyah dan suaminya Yasir, menerima dugaan dan siksaan daripada orang-orang musyrikin. Yang dikatakan akidah yang sahih ialah akidah yang dapat melapangkan dada Sayyidina Huzaifah bin Husail, masyhur dengan gelaran Huzaifah bin Al-Yaman, ketika bapaknya dibunuh oleh kaum muslimin dalam peperangan Uhud kerana tersilap. Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman, atau nama sebenarnya Huzaifah bin Husail, meninggal dunia pada tahun 36 Hijrah. Beliau menyaksikan dengan mata kepalanya bapaknya dibunuh oleh tentera Islam dalam peperangan Uhud kerana tersilap orang. Ini kerana bapaknya Sayyidina Husail, Huzaifah, dan bapaknya Husail, kedua-dua orang ini adalah sahabat Nabi dan memeluk Islam. Tetapi kerana bapaknya yang berasal daripada orang Mekah tidak duduk Mekah, bapa dia duduk Madinah, dan sering berulang alik antara Mekah dan Madinah, maka identiti bapa dia tak diketahui oleh kebanyakan orang tak kenal. Maka sebab itu dalam peperangan Uhud, bila berkecamuk perang, bapa Huzaifah bin Al-Yaman ini dibunuh oleh tentera Islam kerana menyangka dia orang musyrikin, sebab mereka tak kenal dia di kalangan orang Madinah. Maka berteriak Huzaifah mengatakan, haza abi, ini bapa aku, huwa muslim, dia lelaki Islam, kenapa kamu bunuh dia? Sehingga Nabi SAW terpaksa membayar diat kepada Huzaifah bin Al-Yaman atau Huzaifah bin Husail radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Yaman tu nenek dia, nenek moyang dia, Huzaifah bin Husail. Nabi terpaksa membayar diat kepada Huzaifah sebagai ganti rugi kepada kematian bapa dia. Dan Huzaifah kemudian menerima 100 ekor unta daripada Nabi SAW sebagai ganti rugi atas kematian bapaknya. Lalu memegang tangan baginda SAW dan berkata kepada baginda, ya Rasulullah, kunna, sesungguhnya aku dan bapakku berhasrat kepada syahid, dan kami tidak menginginkan habuan duniawi seperti unta ini, maka ambil balik, aku wakafkan kepada Islam. Itulah akidah yang dapat menjelaskan pemikiran Huzaifah untuk tidak terpengaruh dengan kebencian kepada saudara-saudara Islamnya yang telah tersilap membunuh bapaknya. Akidah yang sahih bukanlah sekadar akidah
yang dihafal di bibir dan di mulut dan diajar kepada kanak-kanak seperti menghafal sifir. Akidah yang sahih adalah akidah yang dapat meyakinkan orang-orang yang beriman pada akhir zaman apabila didatangi oleh Al-Masih Dajjal yang menawarkan syurga dan neraka, dan orang-orang yang beriman tetap teguh memilih neraka Dajjal kerana meyakini bahawa di dalamnya ada ma'un barid, ada air yang sejuk yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Inilah akidah yang sahih yang akan kita bincang pada malam ini, iaitu kefahaman akidah yang bukan sekadar menghafal rumus, mengatakan Allah di langit, mengatakan beriman dengan sifat Ar-Rahman ala arsyis tawa, mengatakan bahawa sifat Allah itu ada 20 atau 40 atau 30, mengatakan bahawa Tuhan itu wujud, mengatakan sekian dan sekian, mengatakan kami percaya bahawa malaikat itu wujud, meyakini bahawa Nabi SAW dibawakan kepadanya Al-Quran oleh Jibril. Kepercayaan ini tak memberi kesan dan bekas, tidak memberikan apa-apa manfaat kepada seseorang apabila datangnya Dajjal, dia memilih syurga Dajjal dan beriman kepada Dajjal. Keyakinan seseorang yang melafazkan rukun iman dengan lagu yang cukup indah tidak memberikan manfaat kepada dirinya apabila dia terpaksa membuat keputusan antara memilih syariah atau jahiliah. Maka akidah yang sahih, saudara dan saudari rahimakumullah, ialah akidah yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat, akidah yang dibawa oleh salafus salih, yang lebih daripada sekadar apa yang dapat dimuatkan di dalam tulisan-tulisan mereka. Akidah yang sahih dan sumber yang terbaik bagi mempelajari akidah ialah Al-Quran. Dan sumber yang terbaik mempelajari akidah tidak lain tidak bukan ialah kitab Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang yang paling memahami Al-Quran dialah orang yang paling memahami akidah. Dan apabila tuan-tuan melihat ke dalam Al-Quran, di dalam hampir 6,343 ayat, kita tidak akan menemui ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan suatu perkara secara sia-sia. Apabila kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran, kita akan mendapati bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala secara konsisten membawakan kisah umat-umat yang terdahulu dan berbicara tentang dunia dan neraka, membicarakan tentang syurga dan azab, membicarakan tentang alam kubur dan kekuasaan Allah ke atas makhluknya, lebih daripada 1,500 ayat. Dan apabila kita melihat ke dalam Al-Quran, kita akan mendapati Allah berbicara tentang hudud, Allah berbicara tentang hukum memotong tangan, Allah berbicara tentang persoalan jinayat dan undang-undang syariah, tidak lebih daripada 40 ayat. Dan kita akan mendapati bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengulang nama Nabi SAW cuma 4 kali dalam Al-Quran. Sebaliknya Allah mengulang di dalam Al-Quran nama Nabi Musa. Allah menyebut-nyebut tentang Bani Israel lebih daripada 126 kali dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang dunia dan akhirat lebih daripada 1,000 tempat di dalam Al-Quran. Sehingga akan disebut oleh para ulama yang mentadabbur Al-Quran seperti Syekh Dr. Fuad Baqi di dalam kajian kepada indeks Al-Quran
Mereka menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala apabila menurunkan Al-Quran, matlamat utama kepada penurunannya ialah mengajak manusia beriman kepada hari kiamat. Maka akidah yang terbesar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salafus salih yang begitu terang dan begitu jelas ialah akidah mengajak kepada keimanan dan keyakinan wujudnya akhirat. Dan akidah yang mengajak tuan-tuan dan perempuan termasuk diri saya dan keluarga saya supaya memahami bahawa dunia ini cuma sementara dan tidak bermakna, iaitu akidah yang mengajak kita semua untuk memahami bahawa kehidupan kita di dunia ini cuma sementara dan sebagai pengembara. Itulah akidah yang paling besar yang disebut oleh Imam Al-Ajuri. Akidah yang cukup besar yang ditekankan oleh Imam Ibn Katsir